Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Muqallibil umur wa musarrifid duhur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadil badril budur wa ala alihi wa ashabihi dhawil fadlil masyhur. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa rfa' li qadri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, faqala al-muallif wal-imam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa ardahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina wa bi'ulum sa'iri salihin fid darin amin. Berkata tuan pengarang kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, semoga Allah meridai beliau, meridai kita, ibu bapa kita, zuriat kita, guru-guru kita, dan memberi manfaat, memberi berkat kepada kita dengan ilmu-ilmu beliau di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma ma'nahu? Muka surat muka surat tuan-tuan berapa? 28 Adalah engkau berjunub, kata beliau radhiyallahu an, apabila engkau junub hadas besar, sama ada kerana bermimpi atau jima, maka bawalah sebekas air ke bilik mandi. Ini mandi wajib Ini mandi wajib. Jadi 6 Yang mewajibkan mandi ada berapa? 6. Pertama apa dia? Keluar mani kan. Kemudian bersetubuh. Ketiga haid. Keempat nifas. Kelima anak. Keenam mandi sendirilah, orang mandikan. Tapi kalau nak mandi sendiri boleh, tak ada masalah. Ada berlaku, ada setengah wali mandi sendiri tuan-tuan. Dia meninggal, dia mandi sendiri. Itu 6 perkara yang mewajibkan mandi. Jadi bila dah wajib mandi ni tuan-tuan, syarat rukun mandi 2 saja. Yang wajibnya 2 saja. Apa dia? Niat. Nawaitu raf'al hadasil akbar. Niat. Kedua, ratakan air seluruh tubuh. Tu je. Sekejap je kalau betul-betul mandi wajib. Kalau betul-betul orang lelaki lah, orang perempuan mungkin lambat sikit, dia rambut panjang kan. Orang lelaki kalau botak lagi 2 minit selesai. Cepat. Apalagi kalau masuk kolam kan, kita terus celup, habis rata, selesai. Kalau rumah ada kolam mandi, ada bathtub sedap. Itu yang wajib. Tapi adab, ni adab. Adab ni benda-benda sunat. Yang wajib adabnya. Bukan wajib benda-benda sunat. Tapi walaupun benda-benda sunat, dia punya kelebihan luar biasa. Kalau wali-wali ni dia anggap wajib benda-benda sunat begini. Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an masa beliau belajar, masih kecil-kecil lah, masih belajar lagi. Kawan ajak pergi mandi kat hammam. Hammam ni kalau bahasa sekarang, hammam ni bilik air. Toilet tu hammam. Tapi dulu hammam merujuk kepada apa kalau bahasa kita ni, dia macam rumah je ni, pada bilik-bilik mandi. Kalau musim sejuk, dia mandi air apa tu? Air panas. Apa? Macam sauna lah. Ada jacuzzi, ada tub air panas kan. Biasa musim sejuk. Itu ruangan tu macam rumah lah sebiji. Banyak nak masuk tu bayar lah. Ada kat sini ada ke? Tak ada kot. Belah-belah Timur Tengah banyak. Hammam. Tu biasa air panas lah. Air hot spring ke apa kan. Tu biasa mesti, kalau kita mungkin kolam air panas lah. Kolam air panas. Kolam air panas, tapi kita kolam open. Biasa dia ada rumah ada sebiji. Dan biasanya kalau satu kolam tu kadang campur lah. Kalau setengah daerah tu yang sosial, campur lelaki perempuan. Dan macam kita kat kolam renang tu, kat sana Legon apa tu kan, campur. Tapi kalau jenis jaga sikit,
satu ruang laki khas. Tapi campur-campur jugalah, kadang satu tub itu, satu jacuzzi itu ada 3 orang, 5 orang. Tengoklah besar kecil. Jadi bila mandi campur, walaupun sesama jantina, laki sama laki, perempuan sama perempuan, tertutup perempuan, aurat tetap nak kena jaga kan. Laki sama laki memang ada aurat dia. Apa aurat laki sama laki? Pusat sampai lutut. Ada juga disediakan bilik satu-satu. Macam-macam style lah. Hammam zaman dulu. Sekarang masih ada katanya. Dekat Maroko, mana-mana kan. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal masa belajar, masa kecil-kecil masa belajar lagi, beliau ni kawan-kawan ajaklah, mesti sejuk, jom pergi mandi air panas kan. Bayarlah. Jadi semua dah pergi, maka beliau pun pergi. Kawan-kawan semua pergi macam ni terus pergi je lah. Tak bawa apa semua kan. Budak bayarlah, dia bilik satu-satu. Jadi semua memang tak campur orang lah. Jadi mereka plan masuk dalam tu seorang-seorang lah. Maka semua buka baju habis, bugil habis orang katakan. Dalam tu berpeluh kan. Imam Ahmad nak masuk tak jadi. Pasal apa? Walaupun dia tak campur, walaupun dia boleh halal kalau kita seorang dalam bilik mandi, memang boleh buka habis baju. Tetapi adab. Sunnahnya Imam Ahmad bin Hanbal, alamak dia kata kawan-kawan dia minta maaf, aku nak kena patah balik. Nak apa? Nak ambil kain basahan. Aku tak biasa mandi bogil ni kan, dia kata. Ni amal sunnah dah lama ni. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW kalau mandi takkan pernah telanjang bulat. Pasti akan tutup auratnya juga, pusat sampai lutut dengan kain basahan. Ya walaupun kita mandi seorang, kalau mandi ramai wajib. Kalau mandi ramai wajib tutup aurat kan. Tapi kalau mandi seorang harus boleh buka, tak ada masalah. Diajarlah cara buka aurat apa semua, ada doanya kan, bismillahirrahmanirrahim. Tapi sunnah Nabi SAW tak pernah mandi telanjang bulat. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal kata nanti aku nak balik dulu. Kawan dia gelak, kena apa pulang, kau dah jauh nak balik apa, dah lah jaga, dah je lah, bukan haram pun ni kena masuk. Tak, aku nak beliau balik, patah balik. Berapa jauh tu patah balik, ambil kain, patah balik. Mandilah dalam keadaan lain, kawan lain semua tak beradab ya. Beliau dengan penuh adab. Ingat amal sunnah Nabi SAW. Malam tu mimpi. Dalam mimpinya dengar suara kata, wahai Ahmad, Allah ampunkan dosa-dosamu dan Allah angkat kamu menjadi Amirul Mukminin fil hadis. Berkat kau punya prihatin tu, sanggup patah balik tu jauh tu. Hanya nak ambil kain selai untuk mandi dengan sunnah. Kain selai je. Tapi sungguh-sungguh dia tu malamnya dapat anugerah, dapat mimpi. Allah pertama apa? Orang amal sunnah ni tuan-tuan, orang kuat amal sunnah ni, pertama Allah ampunkan dosa dia. Allah ampunkan dosa-dosamu. Dan bonus, wa ja'alaka imaman fi amiral mu'minin fil hadis. Allah jadikan engkau Amirul Mukminin fil hadis, raja dalam ilmu hadis. Raja orang beriman, ketua orang beriman dalam hadis. Maka beliau di zamannya menjadi ahli hadis yang terhebat. Beliau hafal 1 juta hadis. Maka digelarlah Amirul Mukminin fil hadis. Ramailah Amirul Mukminin yang menyandang gelar Amirul Mukminin fil hadis ini. Ramai, Imam Bukhari, antaranya beliau Imam Ahmad yang hafal juta-juta hadis ni. Hafal juta-juta hadis. Jadi berkat itu, berkat dia adab itu, jaga adab, jaga sunnah. Satu je kain basahan saja. Apalagi kalau banyak sunnah yang kita jaga. Al-Imam Abu Daud terkenal, Sunan Abu Daud, pengarang Sunan Abu Daud. Ahli hadis yang terkenal. Kalau kita baca Kutubus Sittah, 6 induk rujukan hadis, akan keluar nama Imam Abu Daud. Sulaiman bin Ash'as As-Sijistani. Orang Sijistan. Bukan Arab, orang Sijistan. Tan ni belah-belah sana tu, Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan, apa lagi kan, Gostan. Tan tu bukan Arab kan, itu semua ajam lah, daerah-daerah belah mana tu kan, belah Rusia tu kan. Tapi situ muncul ahli hadis yang ramai, termasuk tadi Imam Abu Daud. Beliau ni pernah diriwayatkan nyeberang sungai lah, naik perahu, bayarlah, perahu bayar naik perahu, nak pergi seberang sana tu naik perahu. Sampai tengah-tengah sungai, di tebing sebelah sini
tebing yang dia berangkat tadi tu, ada satu orang tengah bersin. Hacum. Dia alhamdulillah, tapi orang keliling ni tak ada seorang pun amal sunnah. Apa sunnah kalau orang bersin? Apa sunnah kalau orang bersin? Tashmid. Doakan apa? Rahmat. Dia rahamu, ya rahamukallah. Ini sunnah. Ada orang bersin sebelah kita dan dia ucap alhamdulillah, sunnahnya kita yang dengar doakan dia apa dia? Yarhamukallah. Yang bersin pula sunat doakan balik, yahdina wa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini kan tak pernah dengar, sulit nak jumpa dah. Zaman sekarang pun kalau 10 orang kita jumpa, 10 orang bersin mungkin seorang dua je yang buat. Ni antara sunnah-sunnah yang sudah dimatikan. Bukan zaman kita pun dulu je. Zaman Imam Abu Daud ni zaman berapa ni? Lebih 1000 tahun kan. Orang dah tak heran dengan sunnah. Orang dah dengan sunnah ni dah tak apa nak. Yalah, mungkin faham sunnah je pun. Tapi kalau orang faham, jangan main-main dengan sunnah ni. Walaupun memanglah buat dapat pahala, tak buat tak dosa. Tapi ni kan Nabi dah sebut, man ahya sunnati faqad ahyani. Siapa hidupkan sunnahku, dia hidupkan aku. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Cintakan aku, nanti sama aku dalam syurga. Maka Imam Abu Daud dah tengah-tengah sungai, dah jumpa, ada tengah sungai nak sampai dah kat seberang tu. Dia tengok orang bersin, seorang pun tak doakan. Dia kata dengan apa? Driver ke? Kalau perahu kita panggil apa? Driver perahu lah. Bang, stop. Sampai sini saja, duit dah bayar penuh Kalau betul ada perahu daripada sana nak bersilang arah kan, daripada sana pula nak ke darat tadi balik. Dia tompak, dia stop perahu yang apa? Yang nak balik tadi. Ni dah bayar penuh cuma tak sampai ke destinasi. Yang ni nak ke sana, dia stop. Dia tompang, bang saya nak ke darat sana berapa? 1 dirham. Okey ni, bayar lagi 1 dirham. Hanya untuk patah balik. Dia nak ke sana. Dia bayar lagi 1 dirham. Ni dah bayar 1 dirham ke sana. Dia bayar lagi 1 dirham untuk patah balik ke darat yang dia naik tadi. Sampai ke darat, dia pun pergi kat orang tadi, yarhamukallah. Hanya nak ucap yarhamukallah. Itu saja. Tapi sanggup keluar balik 1 dirham, bayar lagi hanya untuk amalkan satu sunnah, hidupkan satu sunnah depan orang tadi itu, yarhamukallah. Malamnya mimpi dengan suara, ishtara Abu Daud al-jannah bidirhamin. Abu Daud telah beli syurga dengan harga 1 dirham. Murah aje. 1 dirham tu bagi RM1 je. Tambang. Tapi dia dapat syurga. Abu Daud beli syurga dengan 1 dirham saja. Tapi itulah bukan masalah duitnya, masalah tu nilai sunnah, nilai amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu penting kita tahu tuan-tuan. Kadang-kadang banyak benda yang kita remehkan, tapi itulah yang menjadi sebab Allah redha, Allah sayang kat kita. Ada orang jadi wali sebab tu saja. Amal sunnah. Ya saya. Kita ingatkan dia, suruh cakap alhamdulillah. Itu adab je. Bagus soalan. Kadang-kadang yang bersih pun senyap je kan. Acum. Dia pun senyap. Kalau dia tak ucap alhamdulillah, kita belum sunat doakan. Cuma Nabi SAW kata suruh dia ucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ya, alhamdulillah, baru kita doakan yarhamukallah. Kalau perempuan yarhamukillah. Kalau perempuan yarhamukillah. Kemudian dia sunat doakan balik, yahdina wa yahdikumullah. Kalau apa lagi, wa yuslihu balakum. Semoga Allah beri hidayah pada kamu, Allah elokkan hati kamu. Itu doa begitu bagus. Ini sunat dan hak dia. Antara 6 hak orang Islam, hak kawan seagama ni ada 6 kan dalam hadis sebut. Antaranya itu, bila dia bersin kita mesti doakan. Itu hak dia. Kalau kita tak doakan dia, nanti takut dituntut nanti ke akhirat. Aku bersin 1000 kali depan kau, harta patah haram kalau doakan aku. Oh, kau nak masuk surga nanti. Dia heret kita, takut dia gitu. Kan hak tu gitu kan. Di akhirat besok memang
Sana sini mutalabatul haq, sana sini akan ada tuntutan-tuntutan hak. Suami tuntut isteri, isteri tuntut suami, anak tuntut bapak, bapak tuntut anak, isteri tuntut suami, mak tuntut anak, anak tuntut jiran tuntut jiran. Murid tuntut guru, guru tuntut murid. Masing-masing ada hak. Saya. Kalau orang alahan 8 pagi selalu bersin. Itu satu hal juga pernah berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat bersin satu kali, dua kali, bila tiga kali aja dah Nabi tak doakan lagi dah. Bila 3 kali je itu tak sihat. Itu namanya sel semua ataupun alergi. Doa je doa lain lah, doa minta sembuh, doa kesembuhan. Bukan ya rahmukallah tapi ya doa sembuh, Allah yashfik ka, ya syafakallah ka, syafakillah ka. 3 kali je itu dah kira Nabi SAW kata zuki mahaza, dia ni sesama. Dia ni mazkum, dia ni sesama dia ni. Doa dah lain lah, doakan syifa lah, doa sembuh je lah. Bukan doa ya rahmukallah. 2 kali masih. 2 kali masih. Itu bersin ni apa nama? Al-utas minar rahman kata Nabi SAW, wa tatha'ub minasyaitan. Bersin daripada Allah. Itu anugerah Allah. Kalau tuan-tuan baca kajian saintifik tentang bersin, memang terkejut kita. Malah nak cerita lah, segan nak cerita, kita kan doktor kan, tapi baca-baca gitu luar biasa ni bersin. Luar biasa tu. Hacum dia punya kelajuan tu, kalau Allah tak jaga kita boleh tercabut anggota kita tuan-tuan. Tapi Allah jaga kan. Allah sayang kita, tapi dah banyak penyakit keluar tu bila kita bersin, tanda sihat. Nabi Adam bila masuk roh saja mula yang berlaku apa? Dia bersin. Daripada tanah, patung tanah ni dicium roh, buka mata, terus bila roh tu masuk ke kepala, terus hacung bersin. Hebat tu Allah buat reaksi pertama manusia bila muncul ni apa? Bersin. Nabi Adam macam alhamdulillah, malaikat semua doakan Nabi Adam. Al-utas minar rahman. Sehingga dalam sebuah hadis disebut syahidu sidqin al-utas inda doa. Bukti kesungguhan seorang berdoa ataupun tanda-tanda doanya akan makbul ketika dia doa dia bersin tiba-tiba. Kata ulama, tengah-tengah doa tiba-tiba ada yang bersin, atau kita tengah doa kita bersin, itu tanda-tanda nak kabul dah tu. Ada tanda-tanda akan makbul doa tu. Jarang kan? Jarang. Tengah-tengah doa, ya Allah, ya Allah, acum. Bukan sebab sesama, tak, tiba-tiba je. Dalam sebuah hadis sebut itu syahidu sidq. Itu dalil kesungguhan doa kita, makna doa kita akan makbul. Itu tanda. Ini tanda ini hin daripada Ar-Rahman. Adapun tasawuf sangap minasyaitan. Bersin dari Ar-Rahman, sangap daripada Asy-syaitan. Bersin jangan tahan, lepaskan. Sangap Nabi suruh tahan. Sebab bersin anugerah Tuhan. Tapi bukan bersin kat orang, sunat bersin tutup. Nabi SAW kalau bersin tak keluar suara, tutup dengan lengan atau kain atau muka dengan tuala tangan. Jangan pengen orang. Zaman anak zaman sekarang lagi orang takut. Kita bersin satu bilik lagi ni kan. Kalau sangap Nabi suruh tahan. Apalagi dalam solat. Tengah solat nak sangap, Nabi suruh tahan. Sampai dia. Jangan kasih menang syaitan. Itu syaitan yang buat kita sangap tu. Tak apa dia buat. Kita dia sangap. Tak apa nganga aja syaitan gelak. Dalam satu hadis kata syaitan gelakkan dia. Kenapa gelak? Huduh rupa masa kita sangap. Syaitan gelakkan kita huduh ni. Nak kita digelakkan musuh? Mau tak nak kita kan. So jangan bagi dia gelak. Kita gelakkan dia padan kau. Sebab wali-wali tak pernah sangap. Nabi SAW tak pernah sangap. Sebab mereka tak boleh disentuh syaitan. Wali-wali, ramai wali. Ada juga wali yang buat-buat sangap. Nak tutup kewalian dia. Tuan-tuan jangan sangka buruk. Bila tengok apa, ni awal sangat, ni bekas wali ni. Ni bekas, jangan gitu. Ada jenis wali dia pura-pura sangat ya. Padahal dia wali tu. Tapi kalau biasanya kalau peribadi memang dia tak. Saya biasa jumpa orang-orang soleh, orang wali lah, orang kata wali, memang dua pagi ke tak pernah dia sangat.
Sebab tu macam inilah Rasulullah SAW. Wa ma tasa'aba qattu fi madaz zamani. Tak pernah Nabi dilihat sangap. Tapi sahabat-sahabat yang sangat Nabi tegur. Idza tasa'aba ahadukum falyaruddah, kan. Tahan, cuba tahan. Kalau tak boleh tahan juga, falyadha yadahu fihi. Letak tangannya di mulut. Letak tangan kat mulut. Jangan nganga gitu. Sebab fa inna syaitan yadkhul. Dalam satu hadis kata syaitan masuk. Dalam satu riwayat lain fa inna syaitan yabul. Syaitan kencing dalam mulut dia. Bila kita sangap, syaitan masuk, syaitan kencing kat situ pula. Hari-hari kita dikencing, mulut jadi jamban syaitan. Tak malu. Nabi tak suka. Ni musuh kita kan, lawan. Apalagi dalam semayang. Tahan sungguh-sungguh kalau boleh. Tak boleh juga, tak mulut. Mulut tangan mana? Bebas. Tangan kanan bebas. Mau macam ni boleh, macam ni boleh. Kalau tangan kiri, sunat terbalik gitu. Ya? Kalau nak guna tangan kiri, sunat terbalik pakai belakang ni. Ni tangan cebok kan, bagi setan ni cebok tu. Yang bersih kat mulut kita. Kalau tangan kanan bebas. Mau macam ni boleh, macam ni boleh. Itu semua diajar oleh Nabi SAW. Ya. Juga ada satu riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Siapa baca doa ini ketika setiap kali dia bersin. Nak cerita bersin ni hebat, macam-macam. Siapa baca doa ini ketika dia bersin, insya-Allah punya rumah. Kalau kita nyewa kan, mungkin ramai yang sewa, mungkin tak ada rumah sendiri. Nyewa ke mana ke, numpang kan. Siapa nak punya rumah sendiri, amalkan setiap kali bersin doa ini. Apa doa dia? Allah acung. Lepas acung kita baca alhamdulillah apa semua. Kita bacalah doa Allahumma rzuqni malan yakfini. 4 baris ya. Allahumma rzuqni malan yakfini. Allahumma rzuqni malan yakfini wa baitan yu'ini. Allahumma rzuqni malan yakfini wa baitan ya'wini wahfaz alayya aqli wa dini. Wa min syarri kulli ma yu'zini. Tuan-tuan tak boleh tulis, dah ambil gambar je senang. Kalau yang jenis kerakah tangan kan, yang dah biasa tak apa. Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqni malan yakfini wa baitan. Ni minta rumah, doa minta rumah ni. Wa baitan yu'wini wahfaz alayya aqli wa dini wa min syarri kulli ma yu'zini. Lepas bersin, alhamdulillah semua. Apa lagi tadi? Doa apa semua? Baca ni. Allahumma rzuqni malan yakfini. Ya Allah, beri rezeki aku harta yang cukup bagiku. Wa baitan yu'wini, rumah yang dapat lindungi aku. Wahfaz alayya aqli wa dini, jagalah untuk aku akalku dan agamaku. InsyaAllah kalau makbul kita tak nyanyuk. Walaupun begitu 100 tahun, ingatan kuat, akal kita Allah jaga. Wa min syarri kulli ma yu'zini, dan dari segala keburukan yang menyakitiku. Intinya ni, wa baitan yu'mini. Setiap kali bersin amal. Saya amal sejak bujang, alhamdulillah.
Saya amal sejak bujang, alhamdulillah. Dapat daripada guru terus amal sampai hari ni. Allahumma, ya Allah, Allah marzuqni, ya Allah beri rezeki kepadaku malan, harta, yakfini, yang cukup bagiku. Kita harta cukup lah, tak payah banyak, cukup. Jadi cukup kan. Wa baitan yu'wini, minta rumah, baitan tu minta rumah. Beri aku harta. Jadi di sini kita minta harta, rumah, jaga akal, agama, kemudian dari segala keburukan. 4 perkara lah, atau 5 perkara. Pertama, ya Allah beri aku rezeki harta yang cukup bagiku. Baitan, beri aku rumah, yu'wini, yang melindungiku dari panas hujan apa semua kan. Rumah yang melindungiku. Wahfaz, dan jagalah alayya untukku akli, akalku, wadini, dan agamaku. Jaga akal biar kita tak gila, tak nyanyuk, tak lupa ingatan. Jaga agama supaya tidak maksiat. Jaga agama maksudnya apa? Jaga agamaku supaya aku tidak maksiat. Itu makna Allah jaga agama kita, kita tak boleh maksiat. Nak buat maksiat je tak jadi. Allah hilangkan keinginan tu. Dan wa min syarri kulli ma yu'dhini, dan dari keburukan, jaga aku dari keburukan setiap apa yang menyakitiku, menggangguku, jin ke, setan ke, orang ke, apa saja. Kulli ma yu'dhini, keburukan, kejahatan, setiap apa saja yang menyakitiku, menggangguku. Ya. Oh, tak ada. Itu kereta masuk ni. Boleh niat kat sini. Harta. Niatkan. Bila sebut malan, bayang kereta ke helikopter kau minta lah. Allah kaya. Malan tu harta lah. Tu masuk kat situ. Sebenarnya rumah pun dah masuk sini. Sebenarnya rumah dah masuk sini. Tapi dalam seni bahasa Arab dipanggil zikrul khas ba'dal am. Makna imam doa ni sebenarnya highlight untuk rumah. Penting rumah tuan-tuan. Ulama katakan jadilah rumah ni rumah ni jadikanlah harta pertama kita beli, harta terakhir kita jual. Ulama pesan apa? Jadikan rumah harta pertama kita beli, harta terakhir kita jual. Udah tak sekarang kan tak kan? Kereta dulu, kereta habis kejap je. 5 tahun dah jatuh harga dah. Jadi bersih buruk. Rumah tak ada. Rumah insya-Allah. Kalau terpaksa jual aset pun, rumah lah yang paling last kita terpaksa jual. Jangan jual kalau boleh. Jangan jual rumah kita, kalau boleh biarlah sampai mati kita ada rumah. Anak-anak boleh duduk kan. Jadi sebenarnya doa ni nak highlight kepada rumah. Sebenarnya rumah dah masuk mal, betul tak? Rumah harta juga. Sebenarnya dah masuk dah. Bila Allah sebut, ya Allah beri aku harta yang cukup, termasuk rumah, termasuk kereta, termasuk tanah, segala macam. Tapi itulah, kerana pentingnya rumah, dia keluarkan balik. Seperti dalam hadis kan, ittaqud dunya wattaqun nisa. Takutilah dunia, khasnya takuti wanita bagi orang lelaki. Nabi kata takuti dunia, khasnya wanita. Wanita tu dah masuk dunia dah, tapi kerana bahayanya tu lebih besar, Nabi sebut sekali lagi dalam bab sembahyang, hafizu ala salawat, jaga semua sembahyang, was salatil wusta, khasnya sembahyang tengah, sembahyang subuh atau asar. Subuh atau asar tu, wusta tu dah masuk dah dengan kata-kata semua sembahyang, tapi kerana pentingnya subuh dan asar ini, Allah sebut lagi sekali. Sama juga, rumah dah masuk harta. Jadi pentingnya sebuah rumah, sebut lagi sekali, minta lagi sekali. Itu dalam sastra Arab, siapa belanja ngaji sastra Arab fahamlah tu kaedah itu. Zikrul khas ba'dal 'am. Ada lagi sebenarnya doa untuk dapat rumah, tapi ini cukuplah. Kan tak tertulis tuan-tuan. Tapi tinggal snap je pun, saya pun nak tulis. Ada lagi amalan untuk dapat rumah. Tapi ini insya-Allah ini daripada riwayat Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas kaya tuan-tuan. Rumah ada banyak. Kat Taif ada, kat Mekah ada, kat Madinah ada.
Ini cakap orang yang dah amal kan. Dan uniknya itu dibaca ketika bersin. Dia bukan boleh baca sebarang. Riwayat sanadnya begitu. Sanadnya itu, ijazahnya begitu. Dibaca ketika selepas bersin. Sebab doa lepas bersin ni insya-Allah mustajab. Nak cerita gitu. Dan tanda-tanda doa mustajab, kita doa, kita bersin. Dah bersin pula kita doa lagi. Insya-Allah. Kata guru saya, insya-Allah siapa amal ni pasti punya rumah. Pasti punya rumah sendiri. Doa lah insya-Allah terus buat. Jadi bersin tu tak kosong, bukan semata-mata kita lepas itu je, tapi jadi ibadat lain pula kan. Banyak pahala. Dengan bersin ni kita dapat banyak pahala lain. Balik kepada cerita tadi, jauh nak kona ni. Cerita mandi, cerita bersin. Macam mana keluar sini? Pergi rumah lah apalah. Tak apalah. Jadi gitu, kalau ada orang bersin banyak kali, itu sakit namanya. Mazkum. Istilah dalam hadis tu mazkum, sesama tu. Tu doakan syifa, doakan sembuh. Bukan doa ni. Bukan ya rahmukallah, bukan. Apabila engkau junub sudah tu. Dan mulakan dengan membasuh. Okey. Adab dia apa tuan-tuan? Itu pentingnya adab. Saya nak cerita pentingnya sebuah adab. Nilai sebuah sunnah. Nilai sebuah sunnah. Allah. Ulama dulu sanggup berhabis hanya untuk sebuah sunnah. Macam tadi kan, dia sanggup keluar duit lagi hanya untuk bayar tambang, patah balik hanya nak pergi doakan orang, yarhamukallah. Terkejut orang, kau sanggup turun patah balik hanya nak doakan aku, ya. Dia ghirah, dia cemburu, tak ada orang amalkan sunnah. Dia sanggup, tak apalah, orang tak nak biar aku buat. Mana tak Nabi sayang, Allah sayang. Maka hebat Allah julang nama Al-Imam Abu Daud. Sampai hari ni kita baca hadis rawahu Abu Daud. Dia masyhur meniti di bibir umat, rawahu Abu Daud. Hadis riwayat Abu Daud, Sunan Abu Daud. Tu orang kalau sudah ada hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang ada connection dengan orang besar, pasti jadi orang besar. Nabi orang terhebat. Kalau kita ada hubungan, ada ikatan dengan Nabi SAW, walaupun itu hanya amal satu sunnah Nabi, pasti Allah muliakan kita. Jadi adabnya apa tuan-tuan? Kalau nak mandi, katanya, maka bawalah sebekas air ke bilik mandi. Ini zaman dulu. Zaman dulu nak pergi bilik mandi kat luar, jauh. Dulu tak ada orang buat rumah, tak ada. Dulu semua tanda semua kat luar, tak ada orang buat dalam rumah kan. Orang sekarang dia buat dalam rumah kan. Ini cerita dulu, tak apalah, dengar Zaman dulu semua hatta Nabi SAW pun bawa air, bawa baldi ke apa kan, pergi ke bilik mandi. Dan mulakan dengan membasuh kedua tanganmu 3 kali, dan tanggalkan segala kotoran daripada badanmu. Kemudian hendaklah kau berwuduk seperti wuduk yang kau buat untuk sembahyang. Jadi sebelum mandi sunat wuduk dulu. Sebelum mandi sunat ambil wuduk dulu. Mandi wajib kita dah buang, dah cebok apa semua, dah niat niat masa kita air pertama yang sentuh kita punya kemaluan kita punya tubuh kan. Kita dah boleh niat. Kemudian selepas cebok apa semua, sunat ambil wuduk dulu. Jangan terus mandi. Boleh je terus mandi, tapi sunatnya Nabi akan ambil wuduk dulu, seperti wuduk untuk sembahyang. Maknanya lengkaplah. Ada juga ulama kata, ada juga pendapat kata wuduk yang sebelum mandi ni wuduk tapi jangan basuh kaki dulu. Basuh kaki last. Lepas mandi kan baru kita basuh kaki. Ada juga yang kata begitu. Tapi ada juga kata tak. Yang pertama ni pun wuduk komplit. Basuh kaki macam nak sembahyang. Lepas tu lah selepas wuduk ni dan berserta dengan segala doa-doanya yang kita dah baca tadi kemarin, kemudian membasuh kedua kakimu supaya air tidak jadi sia-sia. Apabila engkau sudah selesai daripada berwuduk, maka tuangkanlah air ke atas kepalamu 3 kali. Jadi tengok tuan-tuan, bila kita dah wuduk, maknanya bukan kepala dulu kita basahkan. Mandi ni orang tua tu selalu pesan, mandi jangan kepala dulu.
Mandi jangan siram kepala dulu. Tu boleh kena macam-macam penyakit, migrain apa segala macam kan. Mandi biar bawah ke atas. Jadi bila kita wuduk, makna kita dah seasonkan anggota kita dengan air. Kena terus basuh kepala dah tak ada masalah. Ya. Jadi sunnahnya memang mandi tu siram kepala dulu. Tapi ingat setelah wuduk bukan langsung kepala tak. Apabila kau telah selesai daripada berwuduk, tuangkan air atas kepalamu 3 kali. Dan engkau berniat mengangkatkan, menghilangkan hadas junub. Kemudian ni boleh juga niat di sini. Niat balik di sini bagus. Ataupun masa selepas cebok tadi dah niat juga boleh. Kemudian tuangkan air di sebelah badanmu yang kanan 3 kali. Ikutilah dengan sebelah kiri 3 kali. Dan gosoklah bahagian depan dan belakang dari badanmu dan selat-selati rambut di kepala. Celah-celah tu, selat-selati mana gosok celah-celah rambut di kepala dan juga janggutmu. Yang tebal ke nipis ke wajib itu sampai air ke dalam kulit. Dan sampaikan air ke tempat-tempat yang berlipat-lipat yang ada banyak celah-celah tu daripada badanmu dan tempat tumbuh rambut. Seluruh tubuh kena rata. Baik yang tipis maupun yang tebal. Dia tak macam wuduk. Kalau wuduk yang tipis saja wajib, yang tebal tidak. Dan jangan sekali-kali engkau menyentuh kemaluanmu selepas berwuduk tadi. Itu kata cebok siang-siang sehingga kita tak perlu nak sentuh kemaluan. Kemudian bila wuduk jangan sentuh lagi, sebab kalau kita sentuh lagi batallah wuduk kita. Kena wuduk balik. Boleh sentuh tapi nanti selepas mandi wajib wuduk balik. Dan jikalau tersentuh tanganmu dengannya, maka ulangi wudukmu sekali lagi. Sebab kita dah buat akta yang melanggar wuduk. Nak sembahyang tak boleh. Kena wuduk lagi sekali. Dan perkara-perkara yang wajib di dalam mandi ini ialah pertama niat. Di sini 3 di ada setengah, banyak kita sebut 2, tapi ada juga memang sebut 3. Pertama niat. Saja aku angkat hadas besar kerana Allah Taala. Yang kedua menghilangkan najis dari badan. Itu cebok siang-siang bersih istinja siang-siang. Kalau ada darah-darah ke apa kan, ada apa najis-najis, kita bersihkan tu dulu kalau ada lah. Dan ketiga meratakan air ke seluruh anggota badan. Senang je. Itu je cara mandi. Niat itu rukun 2 atau 3. Ini semua adab sunat-sunatnya. Perkara ada lagi disebut sini tak ada. Dan perkara yang wajib dalam wuduk ialah niat, membasuh muka sekali, membasuh kedua tangan sampai kedua siku juga sekali, menyapu sebahagian daripada kepala sekali, membasuh kedua kaki sampai berkulali sekali, dan keenam tertib. Dan yang lain daripada itu hukumnya sunat muakkad. Sunat muakkad maknanya apa? Sunat yang sangat dituntut, tak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna muakkad. Sangat dituntut, tak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelebihannya sangat banyak. Itu tadi tu kelebihan sunnah syurga, Allah ampun dosa, Allah angkat derajat, Allah muliakan di dunia, di akhirat. Pahalanya sangat besar, dan orang yang tidak mengambil berat dengan yang sunat ini adalah rugi. Anak-anak zaman sekarang Allah gandakan. Siapa amal satu sunnah, pegang satu sunnah saja, dapat pahala 100 orang mati syahid. Kita peganglah satu sunnah. Satu sunnah dalam mandi tadi kan. Antaranya lagi menghadap kiblat, sini tak disebut. Antara sunnah-sunnah mandi lagi tuan-tuan, menghadap kiblat. Ustaz, dan yang lain daripada itu apa dulu? Mana? Yang mana tu? Yang lain daripada itu. Dan yang lain daripada itu hukumnya sunat muakkad. Selain daripada rukun lah. Ini rukun wuduk. 6 ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni 6 rukun wuduk. Selain rukun hukumnya sunat muakkad. Itu saya pernah cerita. Untuk wuduk saja ulama pernah kumpul 200 sunat. 200. 10 pun kita rasa banyak dah tu kan. Apa dia komo? Contohnya kan, komo ada tak dalam 6 ni? Tak ada. Niat ada komo? Tak ada. Komo, istinsyak, istinsar, 3 kali kan. Di sini kan semua sekali. Itu rukun, itu yang wajib. Yang wajib sekali je. Tapi kalau kita buat 3 kali, itu sunat muakkad. Sangat dituntut. Maknanya yang lain dari itu, maknanya yang lain dari 6 ni. Yang lain dari 6 ni, kalau kita buat ada 200. Kawan saya kumpul 200
Saya pun tak sempat tengok lagi apa benda 200 tu. Allah, saya rasa-rasa saya kumpul-kumpul 10 je kot. Dia kumpul 200. Subhanallah. Bersugi kan, sebelum tu bersugi, apa lagi? Siapa boleh ingat? Siapa tahu tempat lagi apa? Mubalarah, berlebihan dalam kumur. Allah. Kecuali kalau sedang puasa. Gosok celah gosok celah jari, gosok anggota. Mazhab kita sunnah, mazhab Maliki wajib. So nak bagi diam semua mazhab, buat je lah kan. Gosok. Kalau basuh kepala, satu kepala, itu sunat. Telinga pun tak masuk dalam ni kan. Telinga tak masuk, sunat saja, sunat muakkad. Apa lagi? Tengkuk juga. Menyapu tengkuk, ada ulama kata sunat, ada ulama kata tak sunat. Tak kisahlah, nak buat bagus. Apa lagi? Kalau sedih janggut. Menyilat, sini sebut menyilat-nyilati janggut. Daripada bawah cara dia kan gitu. Yang nipis tak payah macam ni kan, yang tebal tu. Macam Ustaz Azhar Idrus tu kan, itu jenuh masuk kan. Tak ada janggut lagi tak payahlah kan. Apa lagi? 200 tu banyak. Apa pun kan 200. Tak biasa gitu. Mungkin lebih. Itu yang dijumpa. Mengkanankan basuh buat kiri dulu boleh, tapi kanan dulu. Apa lagi? Dah berapa dah tu? Dapat 200 ni bagi. Alim tuan-tuan, hebat. Amalnya tuan-tuan, nak amal tu Allah Akbar. Saya sekali amal lah, semua hidup sekali paling tidak amal lah. Apa lagi? Menghadap kiblat juga di tempat yang tinggi. Biar air jatuh tak mercik badan kita. Apa lagi? Jangan bercakap. Apa lagi? Gunakan air yang sedikit. Secupak. Nabi SAW wuduk tak lebih secupak. Secupak tu berapa gram? Kalau berapa secupak ni? 600 gram, 650 gram. Kalau beras 650 gram. Kalau air banyak mana? Gitulah. Tak lebih. Apa lagi? Air sejuk. Apa dia? Jangan panas. Jangan makruh gunakan air yang panas kan. Air yang sangat panas lah maksudnya. Kalau tengah musim sejuk nak guna air water heater tu tak ada hal, boleh je. Apa lagi? Cari sendirilah nanti. Itu maksud yang lain daripada itu ya. Hukumnya sunat muakkad belaka. Dan kelebihannya sangat banyak. Sunat-sunat ni lagi banyak kita amal, lagi banyak pahala kita. Dan paling sangat, dan rugi orang yang tidak mengambil berat dengan yang sunat ini adalah rugi. Bahkan boleh membawa yang wajib kepada bahaya, kerana perkara-perkara yang sunat merupakan penampung kepada kekurangan yang ada pada yang wajib. Boleh membawa yang wajib kepada bahaya, kerana perkara-perkara yang sunat merupakan penampung kepada kekurangan yang ada pada yang wajib. Jadi kalau orang tak nak amal sunnah, aku nak 6 ni je. Ini berkira sungguh. Sayang now air mungkin umur dia tak ada air, terpaksa untuk boleh nak amal sunnah, ataupun memang kalau itu dimaafkanlah. Tapi kalau kita Malaysia banyak air kan, apa nak berkira? Kalau kita berkira sangat, dia kata apa? Boleh bawa kepada bahaya. Sebab apa? Perkara yang wajib ini mungkin akan tak sempurna, tak sampai. Ibadat wajib hanya boleh di cover kekurangan dia itu, ditampung kekurangannya oleh ibadat sunat. Jadi kalau wuduk yang wajib ini, kalau ada kekurangan sana sini sikit-sikit, kalau kita ada buat sunat, nanti adalah benda nak tampal, nak cover. Tapi kalau kita buat yang wajib-wajib saja, lepas tu ada pula cacat dalam situ, nak cover pakai apa? Tu kata bawa kepada bahaya nanti. Silap wuduk kita Allah reject. Wuduk kau banyak tak lulus sebenarnya kan, sebab kau dah kau buat wajib-wajib je kan. Memang mesti biasanya akan ada kekurangan tu, pasti ada. So yang boleh tutup kekurangan itu hanya yang sunat-sunat. Itu sebab perbanyakan sunat-sunat wuduk. Lagi banyak sunat wuduk kita buat, banyaklah orang kata apa, plaster nak tampalnya kan. Ini tak ada, ngam-ngam guna nak tampal. Sama juga lain. Juga sembahyang, kalau kita aku nak fardu je,
Sunat-sunat tak maulah. Tak ada masa aku. Tak apalah, memang yang wajib fardu saja. Tapi ingat, yang fardu biasanya memang tak sempurna pun. Mesti ada cacat lompong sana lompong sini. So yang boleh tutup lompong-lompong ni adalah solat sunat. Kalau tak ada solat sunat, nak tampal pakai apa? Akhirnya kekallah fardu ni semua cacat. Akhirnya bila Allah cek semua fardu kita tak sempurna, kita tak sembahyang. Neraka satu waktu 80 tahun masuk neraka. 80 tahun akhirat bersamaan 28 juta tahun tu di dunia. Satu waktu. Bayangkan ya, ada satu zuhur kita, ada satu kali zuhur kita tak sempurna. Bila Allah cek, wah, ni tak sempurna ni. Malaikat cek ada di sembahyang sunat tak? Tak ada. Nak tempat pakai apa ni? Bila berlaku kekurangan dalam sembahyang fardu, Allah akan tanya malaikat, "Unzuru." Sila lihat. Ada tak sembahyang sunat? Ada. Ambil sembahyang sunat, top up. Tapi ingat tuan-tuan, kata ulama, untuk satu rakaat sembahyang fardu, yang boleh top up dia 70 sembahyang sunat. Ada keterangan di mana ulama lah. Satu kekurangan ibadah, bukan sembahyang saja, satu kekurangan ibadah fardu yang boleh tutup kekurangan ibadah fardu ni, puasa ke, solat ke, wuduk ke apa, ialah 70 ibadat sunat. Tu kata sunat kena banyak, bukan sikit-sikit. Untuk boleh top up satu kekurangan ibadah fardu, perlu 70 ibadat sunat. Contoh paling mudah lagi, satu rakaat kita punya fardu cacat, Allah nak tengok 70 rakaat sunat kita ada stok 70 rakaat, boleh cover. Satu hari puasa Ramadan kita fail atau cacat, bila Allah cek cacat, ada satu hari Ramadan kamu ni tak sempurna, yang wajib ni kan, tengok ada puasa sunat tak, cek ada tak 70 stok 70 hari, ada 70, 70 tu top up ni satu ni, baru settle. Yes, satu hari puasa wajib yang cacat, untuk cover dia satu hari ni perlukan 70 hari puasa sunat. Senin Khamis, kalau Senin Khamis sebulan berapa hari? Apa? 8, 2, 4, baru 8 hari. Kalau untuk itu, kalau berlakulah, moga-moga insya-Allah tidak berlaku kecacatan dalam puasa fardu kita, moga-moga kan, tapi mana kita tahu. Itu standby backup siang-siang. Backupnya itu dengan sunat-sunat. Zakat juga begitu. Contoh kita wajib zakat, kita wajib zakat 1,000, tapi kita terkurang bayar. Tak cukup 1,000. Maka RM1, setiap RM1 zakat yang terkurang akan ditop up oleh RM70 sedekah sunat. Kalau kita zakat kita terkurang RM1 contohnya, zakat kita terkurang RM1, di akhirat bila cek pun tahu, Allah, masa tu mana boleh saya bayar sekarang, tak laku duit kau sekarang kan. Yang boleh top up RM1 zakat yang terkurang itu ialah Allah tengok RM70 sedekah sunat boleh top up ni. Okey, kalau ada kau punya sedekah sunat sebanyak RM70 yang aku terima, aku top up sini, settle kau punya zakat. Faham? Boleh faham? Simple konsep je, 170. Itu sebab kena banyak sedekah sunat juga. Zakat juga kan. Jangan rasa zakat aku dah confident, confirm cukup, mana tak cukup, lebih biasa kau bagi. Kita kata, mana kita tahu. Kan? Tiba-tiba Allah kira besok terkurang RM1 ke, terkurang RM2 ke, terkurang RM5 ke. Mana top up tu? Allah tanya. Kalau RM5, berapa banyak nak pakai tu? 7 kali 5 RM350 sedekah sunat. Itu Allah, moga Allah selamatkan kita, moga Allah sempurnakan. Sebab buat betul, bila beribadat ni nak yang wajib, belajar betul-betul supaya sempurna. Kita belajar fardu ain ni supaya nak sempurnakan ibadat kita. Jangan sampai ada cacat-cacat yang kita tak perasan kan, sebab jahil, sebab tak tahu, ataupun sebab ngaji main-main. Belajar juga tapi tak betul-betul. Tak tahu pun zakatnya fail, solatnya fail, puasanya fail.
Itu maksudnya, kerana perkara-perkara yang sunat merupakan penampung, penampal kepada kekurangan yang ada pada yang wajib. Nisbahnya 170. Apa bab pun. RM1 zakat yang terkurang akan ditopap oleh RM70 sedekah sunat. 1 rakaat fardu yang terkurang akan ditopap oleh 70 rakaat sunat. Apa lagi? Puasa, 1 hari puasa wajib terkurang akan ditopap oleh 70 hari puasa sunat. Kalau haji payah tuan-tuan. Haji sakit lah kan. Kalau haji sakit, 1 haji kamu gagal, nak cari 70 haji mana kita tak. Tapi itulah Allah, insya-Allah, moga-moga Allah tu pengampun, Allah tu pemurah. Allah pun tahu takkan kita beli haji 70 kali kan. Tapi carilah amalan yang menandingi itu. Apa amalan yang setanding haji umrah? Hari-hari tuan-tuan boleh buat. Sembahyang isyraq. Sembahyang isyraq, sembahyang duha. Sembahyang isyraq lah senang cerita kan. Lepas je subuh, jangan bangun, zikir sampai isyruq tu kan. Sembahyang isyraq 2 rakaat atau 4 rakaat. Itu menandingi haji umrah yang sempurna, kata Nabi SAW. Keluar rumah untuk ke masjid sama juga. Pergi daripada rumah ke masjid, sembahyang ke mengaji ke kan. Itu seperti sedang berpakaian ihram, sedang seolah dapat pahala pergi haji umrah juga. Hebat, banyak tuan-tuan. Allah tu macam-macam, Allah bagi peluang kita kan. Kalau kita pergi haji betul tu belum tentu Allah terima. Macam-macam kita buat nanti sekarang kan. Tapi dengan sembahyang isyraq, Allah bagi haji umrah tamatan 3 kali Nabi SAW ulang. Sempurna. Tapi malas, itu juga malas, ngantuk Allah ya kalau. Time-time itulah kita ngantuk kan. Sebenarnya lepas subuh duduk zikir, jangan tidur. Zikir lepas sampai syuruk, sebaiknya tunggu 16 minit, tapi nak sembahyang pun dah boleh dah. Sebaiknya tunggu 16 minit, tapi kerana itu waktu syuruk, memang sembahyang isyraq waktu itu, bolehlah sembahyang, tak ada masalah. Sebaiknya kalau tak nak orang bising, tunggulah 16 minit, 20 minit ni. Tapi dah boleh dah. Syuruk tu memang tu waktu dia begitu, waktu dia memang waktu itu. Tak ada masalah, dia tak terlibat dengan waktu yang haram kita solat. Tapi pahalanya luar biasa. Habis, ada soalan lain? Mana satu ni? Kalau kita buat sembahyang fardu, Boleh je. Ladies first. jangan tinggal sembahyang fardu, boleh ke kita buat sembahyang sunat? Soalan bagus. Betul juga Ketika semangat ambil sunat ni, semangat. Rupanya kita qada tak payah lagi. Tak boleh. Haram. Haram. Siapa masih ada hutang fardu, settlekan tu fardu. Settlekan tu dulu. Waktu kita pakai sembahyang sunat, orang qabliyah ba'diyah, kita qada lah. Orang qabliyah, kita masuk masjid, orang sembahyang qabliyah zuhur contohnya kan, 4 rakaat, 2 rakaat. Kita sembahyang qada zuhur. Allahu akbar. Kita qada. Kemudian bila dah qamat, kita sembahyang zuhur untuk hari ni punya, present punya kan. Lepas sembahyang, lepas jemaah zuhur kan orang sembahyang sunat ba'diyah 2 rakaat, 4 rakaat. Kita buat lagi zuhur. Mana untuk hari tu kita dah qada 2 hari punya zuhur. Amalkan begitu je. Sembahyang juga, cuma orang tu niat sunat, kita niat qada. Asal macam tu juga. Orang datang masjid sembahyang sunat 2 rakaat, kita sembahyang 4 rakaat. Sebenarnya bagus, qabliyah asal bagus 4 rakaat. Nabi doakan apa? Allah haramkan dari api neraka kan jasadnya. Tapi kita nak amal tak boleh. Tapi ingat ramai orang rasa galat. Tak, jangan galat. Kita dah niat nak buat betul. Aku kalau tak ada qada aku buat ni. Tapi tak mampu, Allah bagi pahala penuh. Relax je. Yang wajib kita buat masa tu ialah qada. Orang sembahyang sunat qabliyah asar 4 rakaat, kita usolli fardal asri ada qadaan. 4 rakaat juga.
kita selesai hutang dan kita ada niat nak sembahyang sunat tapi tak boleh, Allah bagi pahala penuh. Dapat dah pahala sunat tu. Apa nak masalah? Jadi jangan rasa galat, tak ada galat pun. Sama je. Settlekan, kasih settle yang qada ni dulu. Haram siapa ada qada pergi sembahyang sunat, haram. Tak ada pahala pun sembahyang sunat dia tu. Bahkan dosa. Waktu dia buat sembahyang sunat tu gunakan untuk qada yang dia perlu buat. Rugilah saya tak ada rugilah. Awak nak buat tak dapat buat. Pahala penuh. Macam mana nak bangun tahajud? Tiba-tiba terlajak. Dapat pahala tak? Dapat pahala penuh tahajud. So, saya tarawih macam mana Ustaz? Tarawih Allah, tarawih kan kita nak sangat tarawih, tapi tak boleh tarawih. Dapat pahala penuh solat tarawih. Apa masalah? Untung tak? Untung. Tak ada yang ada orang galat. Apa galat? Salah dia. Pertama salah ni yang kau, kenapa kau ada qada kan? Kenapa kau mengqada kan? Kenapa kau tak sembahyang kembali? Itu salah ni lah. Nak buat macam mana kau yang cek pasal kan? Kecuali memang dia ini yang kalau tinggal sengaja tapi kalau kita tinggal sebab sakit atau sebab uzur, itu tak apa, boleh sembahyang sunat. Faham Ada tinggal solat ni dua macam. Satu sengaja. Memang zaman muda dulu kan, zaman uha-uha tu memang tak sembahyang. Okey, sengaja tak sembahyang. Ini memang dia dituntut segera qada, haram sembahyang sunat. Tapi kalau dia tinggal tu bukan sebab sengaja, dia sakit ke, dia pingsan ke, dia pitam ke apa, ataupun dia sakit lah, bukan pingsan dah tak wajib solat. Bukan sengaja lah, maknanya sakit, tertinggal. Itu tak apa. Sebab kewajipan meninggalkan solat tak sengaja ni boleh bila-bila. Besok boleh, lusa boleh, tak boleh tangguh-tangguh lah. Maka boleh sembahyang sunat. Bebas. Yang tak dibenarkan sembahyang sunat bagi orang yang meninggalkan solat dengan sengaja. Sebab tuntutan qada dia segera. Asap. As soon as possible. Tak ada masa untuk sembahyang sunat, buang masa tu, ganti untuk sembahyang qada. Kau buat sembahyang sunat, haram. Jadi kalau tak sengaja meninggalkan atau ada uzur, boleh sembahyang sunat. Sebab mengqadanya bila-bila boleh. Nak qada tahun depan pun boleh. Tapi agak-agak lah kan. Ya, jelas. Sisa tuan, apa tadi? Tadi yang mandi Ustaz. Mandi. Mandi sebelum subuh ni, orang kata bagus. Adakah ia satu sunat? Yes. Sunat sebelum subuh. Dia tak kisah subuh ke tidak. Yang penting mandi ni tujuan mandi wajib ke apa ni? Mandi biasa. Mandi biasa. Kalau mandi wajib memang sunat sebelum subuh. Siapa yang junub malam, sunatnya mandi wajib sebelum tidur tu sunatnya. Elakkan tidur dalam keadaan junub. Sunat kalau orang junub sebelum tidur malam, sunatnya mandi junub itu sebelum tidur. Sebaiknya supaya kita tidur dalam keadaan suci, didekati malaikat. Kalau kita tidur dalam keadaan junub, malaikat tak rapat, malaikat rahmat lah, malaikat maut dia betul apa? Malaikat rahmat. Okey. Satu lagi juga, kalau sebelum subuh, itulah tujuan gitu, supaya kita dah awal-awal bersih. Kalau sembahyang kalau mandi biasa tak ada keterangan, saya tak jumpa, saya tak jumpa, mungkin orang lain jumpa, saya tak jumpa keterangan yang Nabi mengamalkan begitu. Tapi ya tak salah, tak salah ke kita nak amal, bagus. Sebelum subuh ke, dah masuk waktu nak sebelum pergi masjid, walaupun dah masuk waktu nak mandi dulu pun boleh saja. Yang penting niat kita itu ada wali, seingat saya Fudail bin Iyad, guru Imam Syafi'i itu setiap waktu mandi. Subuh mandi, zuhur mandi, asar mandi. Itu tak kisahlah sama ada dah azan nak mandi ataupun sebelum azan kita nak mandi. Tujuannya supaya dia masuk dalam sembahyang segar, fresh. Jangan masuk sembahyang ngantuk, lepok. Masuk dalam sembahyang sunat segar, fresh. Antaranya mandilah. Sehingga ada ulama yang mengamalkan mandi sebelum sembahyang tiap-tiap waktu.
subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Antaranya Imam Fudail bin Iyad, siapa lagi saya tak ingat lah. Adalah ulama-ulama besar. Sunat. Tapi apakah sebelum subuh? Wallahu alam. Yang pasti Nabi memang bangun sebelum subuh. Itu pasti. Cuma riwayat kata Nabi memang tak pernah miss mandi sebelum subuh tu, saya tak pernah jumpa lah. Wallahu alam. Kalau yang jumpa saya tak tahu. Tapi yang pasti Nabi memang bangun sebelum subuh. Tapi di negara Arab tuan-tuan, mandi ni kalau mesti sejuk, mungkin orang tak mandi. Dia punya sejuk boleh mati tau. Tu sebab ada tayamum. Akan ada pelajaran tayamum. Selepas ni kita belajar bab tayamum. Ada sahabat, dia gesa juga mandi malam-malam. Dia junub, lepas tu malam musim sejuk. Dia tak tahu, dia tak sampai padanya ilmu tayamum. Tak ada, belum viral lagi. Tapi dah turun ilmu tayamum tu. Dah turun. Cuma dia tak ada yang sampaikan. Dia fikir kalau junub, aku nak sembahyang subuh ni. Dia mandi juga paksa, mati. Mati kesejukan. Negara Arab tu gitu. Tu saya kata saya tak nak jumpa Nabi tak miss apa orang kata apa? Mandi sebelum subuh ni. Sebab bila musim sejuk mungkin tidak kot. Musim sejuk tu palingnya cecah jari dia. Dia punya bisa sampai ketiak. Musim sejuk di Arab, di tanah Arab ni. Cecah jari kat air tu, ujung jari dia punya bisa sampai ketiak. Kalau mandi boleh mati. Jadi kadang-kadang kena panaskan dulu air tu kan. Jadi saya tak pernah dengar riwayat Nabi memang tak miss mandi tiap-tiap sebelum subuh. Yang pasti memang Nabi bangun sebelum subuh. Tak ada keterangan Nabi bangun, Nabi mandi. Yang ada Nabi wuduk, gosok gigi apa semua kan. Kemudian Nabi akan tahajud sembahyang. Kemudian dekat-dekat nak subuh Nabi akan baring sikit begini kan. Bertongkat lengan. Sebelum nak azan ni. Lepas tahajud, Nabi akan baring mengiring gini, ngadap kiblat. Supaya apa? Tidur ayam. Bukan tidur. Mana kalau sunnah dekat-dekat nak subuh tu. Bila dah azan subuh, Nabi bangun balik, tak batal wuduk lah biasanya. Nabi akan yang qabliyah subuh atau sunat rakaatil fajar itu. Dia baca. Nabi akan buat macam tu, tidur mengiring juga. Sekejap, aku dah pergi masjid. Tu dia mengiring. Ini semua sunah-sunah yang dah mati, tak ada orang buat dah tuan-tuan. Jarang. Ada yang buat kat masjid, ada yang buat kat rumah, bebas. Berbaring sekejap, mengingatkan kita dalam kubur. Tu sunnah ni. Ada doanya lah. Selepas qabliyah subuh tu, sebelum nak qamat tu, sunat baring sekejap. Mengiring macam kita dalam kubur. Ingat matilah, ini ingat mati. Ingat mati ni bagus. Allahumma rabba Jibril, rabba Mikail, rabba Israfil, rabba Israel, ajirni minan nar. Tu doa dia. Minta lindung dia azab kubur, azab neraka. Ya. Sebab orang beriman, dia duduk dalam kubur, walaupun 1000 tahun dia mati, Allah buat dia rasa macam singkat seolah 2 rakaat qabliyah tadi tu. Orang beriman duduk kubur berapa lama? Mungkin dia mati dah 1000 tahun. Tapi dia rasa nanti macam baru masuk. Seperti 2 rakaat sembahyang qabliyah subuh tu. Baru je masuk, tak ada apa-apa dah ada kiamat. Kejapnya. Allah rasakan dia begitu. Moga-moga gitulah. Tapi orang yang ahli maksiat, walaupun dia mati besok kiamat, dia rasa macam 1000 tahun duduk dalam tu. Ya Allah, bila nak kiamat, azab dia dalam kubur. Allah boleh buat. Jadi wallahu alam, saya tak pernah jumpa riwayat itu. Tapi kalau nak amal bagus. Memang orang Cina, orang tua-tua dulu amal ni yang bagus. Mandi sebelum subuh, menguatkan tulang apa semua kan. Dan memang ada sunat mandi macam mandi Jumaat, mandi hari raya tu bermula sunat tu dari tengah malam dah boleh mandi dah. Mandi sunat Jumaat, ini malam Jumaat. Lepas tengah malam dah sunat mandi dah. Tapi yang afdal ketika nak pergi. Mandi sunat hari raya, betul. Mulanya sunat, lepas tengah malam dah sunat mandi dah. Tapi afdal ketika nak pergi. Wallahu alam. Allah, itu yang saya tahu. Kalau sunat, kalau kita tinggal dengan fardu, sunat yang dibolehkan selain daripada tahiyatul masjid, gerhana matahari, jenazah, lain apa lagi Ustaz? Macam jenazah bukan sunat, jenazah fardu kifayah. Sunat kan? Kita boleh buat kan? Jenazah fardu kifayah tak ada masalah. Yang lain ada lagi tak Ustaz?
Tak ada buat. Itu je. Tu je. Tarawih tu ada juga. Ada fitri dengan ada adha tu boleh? Sepatutnya tak boleh. Semua. Tak ada kecuali sebenarnya. Kalau ikut pendapat mazhab kita lah. Saya tak tahu mazhab lain. Kalau mazhab kita memang tak boleh. Sebab sebenarnya sunat ni, semua umpama orang berniaga ya, sunat ialah untung. Fardu ialah modal. Orang berniaga faham. Mana datang untung kalau tak ada modal? Betul tak? Kita nak berniaga, orang berniaga nak untung betul. Tapi mesti ada modal. Tak nak keluar modal. Orang tak nak keluar modal, berniaga pun tak boleh. Nak berniaga apa tak ada modal. Jadi sembahyang sunat ialah kaedah konsep apa sembahyang sunat ialah untung, untuk kau untung. Nah, untung hanya muncul setelah ada modal. Nah, kalau modal pun tak ada, tak cukup, mana nak datang untung? Selagi belum balik modal, kita tak akan dapat untung. Itu sebab orang sembahyang sunat sedangkan dia ada qada, hakikatnya zero, tak ada apa. Kalau tak berdosa pun dah rugi. Dia tak ada apa-apa pun. Umpama orang berniaga tak balik modal lagi kan. Yang bahayanya ulama kita kata berdosa pula tu. Bukan kata sia-sia, berdosa. So waktu yang kau pakai untuk sembahyang sunat tu sebenarnya kau patut gunakan untuk bayar kau punya hutang kan ni. Faham Ini sembahyang fardu hutangan Tuhan. Kalau sengaja tinggal dia tak ada chance, mesti segera dituntut segera selesaikan. Kita takut kan mati bila-bila kan. Takut tu. Belum lagi pendapat yang suruh bayar fidyah. Yang kata bagus fidyahkan lagi. Tapi itu kita tak pegang pendapat tu. Tu ada ulama buat. Setiap satu waktu satu cupak bayar fidyah pula. Qada lain, fidyah lain. Ada pendapat tu. Imam siapa yang amal? Imam Subuki amal. Qada juga, fidyah lagi. Punya takut. Allah. Yang saja nak Tahiyatul masjid pun tak boleh buat. waktu untuk tahiyatul masjid tu semailah qada. Subuh ke, buat catatan lah. Yang 2 rakaat, kalau boleh 4. Tahiyatul masjid ni sebenarnya apa solat pun. Hatta kita masuk waktu duha contohnya kan, kita masuk masjid waktu duha dan belum sembahyang duha, boleh je terus sembahyang duha gabung dengan tahiyatul masjid, boleh. Digabung boleh. Gabung boleh. Jadi kita buat qada, contohnya masuk je masjid, kita niat qada subuh, kunut tak payah angkat tangan, takut malu kan. Angkat tangan pun sunat je. Tak kunut pun tak apa mazhab kita. Sunat je pun kunut tu kan. Kalau tak nak pelik apa benda ni sembahyang. Pandai-pandailah kan nak cover-cover lain kan. Jadi waktu untuk sembahyang tahiyatul masjid itu gunakan untuk qada subuh contohnya. Ataupun kalau banyak masa qada zuhur ke apa mana buat catatan lah. Jangan main ingat-ingat je kan. Buat catatan. Kawan saya tu bila masuk pondok, dia mantan Samsing kan. Masuk pondok, lepas keluar je sembahyang. Betul catat. Sampai setahun habis qada. Hari-hari beratus rakaat. Satu kiai di Jawa tu ni kiai daripada kecil pondok sampai ke besar pondok, meninggal pun kat pondok, mengajar agama apa semua. Dia punya amalan tahajudnya tu beratus-ratus sembahyang qada saja. Beratus rakaat. Dia rasa apa? Sembahyang aku masa muda semua tak betul. Dia rasa sembahyang aku masa muda ni main-main semua. Memang ada mazhab begitu tuan-tuan. Ada mazhab, kalau tak salah mazhab Imam Ghazali, tak khusyuk je batal. Ada mazhab tuan-tuan, tak khusyuk tu batal sembahyang. No, kalau gitu semua sembahyang kita tak sah tuan-tuan. Tapi ada mazhab tu. Tak khusyuk je batal. Buat balik Allahu Akbar. Nah, agaknya dia pegang mazhab tu lah. Jadi ibadahnya, tahajudnya tu dia hanya guna untuk mengqada semua sembahyang fardu. Beratus-ratus rakaat setiap malam. Sama je dapat pahala. Tahajud juga gitu. Tahajud ni apa sahaja sembahyang yang kita buat selepas tidur di tengah malam. Apa sahaja sembahyang. Walaupun sembahyang qada, dapat pahala tahajud dah. Walaupun tu sembahyang isyak, kita belum isyak, kita tidur, pukul 3 bangun, Allahu Akbar. Dia sembahyang isyak, dapat dah pahala tahajud. Sebab itu sembahyang yang dikerjakan setelah bangun tidur, setelah tengah malam. Namanya tahajud. Nak niatkan tahajud juga boleh. Gabunglah. Saya belum isyak, sembahyang isyak, dapat dah pahala tahajud. Ya, berkaitan sunat mandi tadi kan perlu berwuduk. Dia betul kat cara dia berwuduk kemudian mandi wajib, kemudian dia melakukan solat tanpa wuduk sebab dia dah ambil wuduk sebelum. Syarat dia tidak sentuh kemaluan. Sudah mention kat situ tadi. Syarat dia tidak sentuh kemaluan atau tak kentut
Dia tak buat perkara yang membatalkan wuduk lah. Ada 4. Ingat perkara membatalkan wuduk kan. Kalau tak ada buat akta ni, 4 ni, wuduk tadi tu sah lah, valid. Maka dia boleh semayang lah. Dia boleh terus semayang selepas mandi junub. Tapi kalau dia dah wuduk, lepas tu dah pegang kemaluan, atau dah kentut agaknya, atau dah pegang isteri dia contohnya, lepas tu dia pegang mandi nak terus main, tak boleh. Hadas besarnya sudah terangkat, tapi dia buat kesalahan lain, iaitu pelanggaran hadas kecil. Tetap kena wuduk balik. Kalau dia tak belajar lagi kan, macam sekarang ni dia mandi wajib, lepas tu dia sama-sama tu dia cuci pakai kemaluan dia sentuh, lepas tu dia tak ambil wuduk, solat dia yang sebelum-sebelum ni. Sebab tak tahu. Ikutkan kena qada. Qada lah semampunya. Tapi itu antara yang tak wajib segeralah. Masih boleh sembahyang sunat, ada masa qada lah. Agak-agak berapa lama berapa tahun tu. Saya selalu ajar orang, solatlah sejak tahun ni, solatlah ganda. Maknanya solat zuhur 3 kali, solat subuh 3 kali, solat asar 3 kali. Maknanya kalau setahun kita amal begitu, kita dah qada untuk 2 tahun. Betul tak? Kalau kita amalkan sembahyang 3 kali, maknanya waktu qabliyah ba'diyah tu kita ganti dengan fardu qada. Maknanya kalau setahun kita maintain begitu, kita dah qada untuk 2 tahun. Kalau 2 tahun kita mengamalkan begitu, kita dah qada untuk 4 tahun. Ini bagi yang tak mudah lah kan. Tapi ikutkan sebenarnya, itu kan sebab tak tahu, bukan sengaja kan. Tapi ikutkan kalau ada setengah ulama kata untuk zaman sekarang alasan tak tahu tu tak valid apa, tak relevan untuk zaman sekarang lah, zaman ulama keliling pinggang kan. Kita pun bukan duduk kat hutan. Untuk alasan tak tahu tu sebenarnya ulama tak terima, kecuali orang yang memang tinggal pedalaman jauh dari ulama, tak tahu tu laku. Kita tinggal kat mana sekarang? Ulama keliling pinggang, kadang sebelah rumah je pun. Jadi kita takut begitu. Tapi insya-Allah lah, moga-moga Allah maafkan kita. Kita buat semampu kita. Jangan rasa tertekan juga. Mana kita cuba ingat Allah tu Ghafurun, Rahimun, Karimun kan. Allah tu Pemaaf, Pengampun, Penyayang. Tapi tetap kita cuba buat semampu kita lah. Begitu Allah nanti, saya dah buat semampu saya Allah. Selebihnya saya mohon keampunanmu. Itu saja, insya-Allah. Insya-Allah Allah ampunkan. Insya-Allah. Tapi sebenarnya alasan tak tahu tu hanya laku bagi 2 orang. Tinggal jauh dari ulama, baru masuk Islam. Alasan saya tak tahu ni laku untuk 2 orang saja. Sebenarnya lah dalam agama ni. Saya tak tahu. Nanti Allah tanya, kau duduk mana? Kau baru masuk Islam ke? Tak ada, mak saya Islam, atuk saya Islam kan. Tapi kau duduk di mana? Kampung orang asli ke? Tak ada ulama, tak ada penceramah datang ke? Tak ada. Lain cerita, itu laku. Jadi kalau kita ni nak kata tak tahu, memang sebenarnya salah sendiri lah. Tuntutan suruh belajar kan dah keluar lama dah. Kita tak nak belajar kan. Jadi sebenarnya tak laku, tapi insya-Allah lah, sangka baik pada Allah. Ini pun Allah dah bagi kita belajar di akhir-akhir ni pun, alhamdulillah. Tujuannya mana yang boleh kita cover, kita cover. Bab qada ni, qada lah, cuba qada. Waktu sembahyang sunat guna untuk qada. Dan qada ni saya beritahu kawan-kawan saya yang bertahun-tahun tak sembahyang kan. Saya banyak kawan Samsing kan, mantan-mantan Samsing. Memang daripada kecil tak sembahyang, tak puasa. Belum cerita puasa lagi ni. Belum cerita puasanya fidyah tu, sampai kalau beras berapa trailer tu. Tercengang ni. Macam mana itu boleh cerita qada puasa lagi. Cerita sembahyang je dulu saya kata. Jadi qada ni kalau nak cepat ni, buat yang wajib-wajib je lah. Jangan macam yang sempurna ada surah 3 buat yang wajib-wajib. Tahu rukun-rukun sembahyang kan yang wajib-wajib je. Allah Akbar, Fatihah, rukuk. Dah tak payah surah. Cepat sikit habis. Kemudian iktidal pun tak baca apa-apa. Tumakninah saja, lepas tu rukuk pun tak baca apa. Tumakninah saja, lepas tu yang wajib-wajib saja, cepat habis. Itu mungkin tuan-tuan boleh buat satu hari 5 zuhur mungkin kan, atau 6 zuhur.
Lepas tu kira-kira exercise jugalah. Kan kalau kita boleh lari 10 km satu hari, takkan dah semayang banyak-banyak. Tu exercise tu. Anggaplah exercise. Kan? Peluh kalau betul-betul peluh tu. Ada kiai di Jawa tu, dia punya amalan hari-hari sembahyang hajat 70 rakaat. Sembahyang hajat ni bukan qada, sembahyang hajat. Dia punya amalan sembahyang hajat 70 rakaat. Banyaklah orang minta doa kat dia. Bila orang minta sembahyang hajat 70 rakaat dia buat. Bagi kita, anggaplah kalau kita rasa tu beban, anggap je exercise. Kan? Sehat kan, gerak. Anggap exercise lah kalau nak sedapkan hati. Exercise. Bagus. Kita gerak, sihat insya-Allah. Tak sedapkan hati kan, Allah beratnya. Anggap je exercise. Orang exercise mana ada rasa berat, sanggup kayu basikal berapa kilo kan. Jalan ke, jogging ke. Semayang tu exercise lah tu. Seluruh tubuh bergerak. Anggap macam itulah, nak sedapkan hati. Banyakkan qada dengan exercise. Jadi nak cepat habis, buat yang wajib-wajib saja. Yang sunat-sunat tak payah, cepatlah habis. Tapi yang present, yang harian punya betul, buat betul-betul lah. Zuhur yang sekarang ni, yang hari ni buat betul-betul, surah apa baca, komplit kan lah. Yang kadang-kadang tu buat yang wajib-wajib sudahlah. Kalau rajin buat penuh jugalah kan. Tapi yelah, orang nak cepat habis. Kalau yang wajib-wajib baru 3 minit saya ingat, 2 minit. Kalau zuhur 3 minit dah selesai. Kejap. Wallah alam. Ada lagi? Ustaz, ada masih satu soalan dalam Zoom ni. Pada soalan ni masih keliru dengan solat sunat isyraq ni. Jadi soalan dia, solat isyraq syaratnya kena solat berjemaah. Jadi bagi jemaah. yang solat yang tak berjemaah tak boleh ke solat isyraq. Jadi penjelasan kalau sikit mungkin dia tak faham, tak keliru lagi. Saya rasa subuh tu, dia maksud kepada solat subuh tu berjemaah. Isyraq, dia faham tak isyraq ni apa? Atau dia mungkin dia tak Ustaz beri penjelasan sikit lah. So, solat isyraq. Solat isyraq ialah solat ketika syuruk, terbit matahari. Dekat kalender ada kan, atau dekat janjian masjid tu ada apa? Sekarang syuruk 76 minit ke apa? 76 minit. 76 minit tu syuruk. Maka dah boleh dah sembahyang isyraq. Dah masuklah waktu untuk isyraq. Tapi kerana ada akta, ada 5 waktu kita haram sembahyang sunat. Ada yang kata makruh, ada yang kata haram. Pertama ketika matahari sedang terbit. Itu syuruk betul lah. 7.10. Ada 5 waktu kita haram sembahyang sunat atau makruh tahrim. Pertama ketika syuruk, ketika matahari sedang terbit. Syuruk itulah. Sampai 16 minit. Baru bebas sembahyang sunat. Kedua ketika matahari betul-betul atas kepala, iaitu 3 ke 4 minit sebelum zuhur. 3 ke 4 minit sebelum zuhur. Ada yang mengatakan 1 minit 54 saat sebelum zuhur. Macam-macam lah pendapat. Saya pegang yang tengah ni, 3 ke 4 minit sebelum zuhur. Itu haram sembahyang sunat. Tapi bukan semua sembahyang sunat. Nanti saya akan cerita. Ada 7 sembahyang sunat yang haram. Yang lain semua boleh. Okey. Yang ke berapa? 1, 2. Yang ketiga ialah selepas mengerjakan solat subuh. Itu terlajak dan skip ni. Pertama tu kita terskip. Okey, yang pertama selepas mengerjakan solat subuh. Selepas mengerjakan solat subuh. Kedua ketika syuruk, ketika matahari mula terbit. Sampailah 16 minit. Kemudian ketika matahari tepat di atas kepala, iaitu 3 ke 4 minit sebelum zuhur. Yang keempat, selepas mengerjakan solat asar. Selepas mengerjakan solat asar. Makna selepas solat asar tak payahlah kita sembahyang pukul 6 ke pukul 6.30 ke, tak kisahlah. Selepas mengerjakan solat asar. Selagi belum solat asar, bebas. Okey. Dan yang terakhir ketika sedang menguning matahari untuk tenggelam. Itu dekat-dekat nak maghrib. Merah kat pantai ni kan. Ini haram sembahyang sunat. Sembahyang sunat apa? 7. Tak, saya ingat tidak ni kan, tapi 7 lah. Pertama sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak. Apa maksud sembahyang sunat mutlak? Sembahyang sunat saja-saja. Boring lah, tak ada kerja. Allahu Akbar. Saja aku sembahyang. Allahu Akbar. Ini sembahyang sunat saja-saja. Panggil sembahyang sunat mutlak.
Dia bukan sebab ada kerana waktu khas, ada sebab yang khas, tak ada sebab. Tak ada sebab sembahyang, saja nak sembahyang, nak cari pahala je. Allahu akbar. Sembahyang sunat mutlak. Ini yang tak dibenarkan pada pada 5 waktu tadi. Yang kedua, sembahyang sunat istikharah. Tak boleh. Sembahyang sunat istikharah tak boleh sebarang waktu. Jangan buat pada 5 waktu ni. Istikharah. Ketiga, hajat. Keempat, masuk rumah. Sunat je masuk rumah, sunat sembahyang sunat sebenarnya. Kemudian sembahyang sunat safar. Sembahyang sunat masuk rumah boleh. Masuk rumah nak keluar rumah, bukan nak keluar. Sembahyang nak keluar rumah, kemudian sembahyang sunat safar, nak musafir. Kemudian sembahyang sunat ketika nak dibunuh. Auzubillahi min zalik. Ada orang nak bunuh, ada permintaan terakhir. Ramai ulama dulu minta, bagi aku sembahyang 2 rakaat. Allahu akbar. Ini jangan sembarang, tak boleh sebarang waktu. 5 waktu ni jangan. Tak pasal mati buat dosa. Kan? Nak beramal model ilmu. Betul-betul perempat datang lepas dia sembahyang asar kan. Ada apa permintaan terakhir? 2 rakaat. Dosa. Mati buat dosa. Itu berapa dah? Dah 7 belum? 6. Satu lagi sembahyang sunat apa tadi? Istikharah sudah, hajat dah, hajat dah, nak keluar rumah, musafir, sebelum bunuh. Satu lagi, Allahumma salli ala Muhammad, sembahyang sunat. Ada ingat? Sembahyang sunat istikharah. Apa sunat yang biasa buat? Lain semua boleh. Lain semua sembahyang sunat boleh pada 5 waktu ni. Tahiyatul masjid boleh, sembahyang sunat wuduk boleh, sembahyang sunat apalah sembahyang sunat. Sunat apa lagi itu je kot. Apa lagi sembahyang sunat? Sembahyang sunat ihram. Lupa. Sembahyang sunat ihram. Yang ke-7 sunat ihram. Ini pun ramai orang pergi umrah fail. Dia terlupa. Biasalah umrah sekali-sekala. Kadang-kadang betul-betul kita sampai miqat tu betul-betul lepas sembahyang asar. Tiba-tiba mutafik kata, tuan-tuan, kita berihram kat sini ya. Okey, kan sebelum berihram sunat sembahyang sunat. Sebelum niat ihram kan sunat sembahyang sunat ihram dulu. Macam kita kat Tan'im, kita pergi Tan'im kan. Sembahyang sunat dulu, kemudian lepas niat sampai baru kita niat. Nawaitul umrah wa ahramtu bihi an nafsi la ta'ala. Labbaik Allah. Sunat kan niat sebelum pasal niat ihram, kita sunat sembahyang sunat. Ini pun tak dibenarkan. Dia konsepnya sembahyang sunat yang sebabnya kendian. Dia punya rumusannya itu sembahyang sunat yang sebabnya kendian. Sebabnya kemudian. Kalau sebabnya mendahului boleh. Tahiyatul masjid sebabnya mendahului. Sunat wuduk sebabnya mendahului. Masuk rumah sebabnya mendahului. Itu boleh. Bebas bila-bila masa pun boleh. 5 waktu ni pun boleh. Tapi yang 7 tadi ni 7 sembahyang sunat ni tak boleh pada 5 waktu ni. Haram atau makruh tahrim. Okey, ada tak sembahyang isyraq? Dalam 7 ni ada tak sembahyang isyraq? Boleh sebut balik 7 ni apa tadi? Mutlak, ihram. Ada isyraq? Tak ada. So bebas. Sebab isyraq ialah sembahyang sunat yang ada waktu. Sembahyang sunat yang ada waktu, memang waktunya itulah waktu dia. So boleh sembahyang lah. Walaupun waktu syuruk, matahari sedang terbit, boleh sembahyang. Duha sama juga. Duha waktunya ialah setelah terbit satu galah, iaitu 16 minit sampailah zuhur masuk. Itu waktu untuk sembahyang duha. Makna duha ni boleh buat selepas matahari terbit segalah, iaitu apa tadi? 16 minit selepas syuruk. Itu bermula waktu duha. Berakhirnya ialah azan zuhur. Betul-betul ketika matahari tergelincir. Makna kan dah masuk waktu istiwa 3 ke 4 minit sebelum zuhur. Waktu haram kan tadi. Tapi kerana itu dia memang itu waktu dia, dan dia masuk yang 7 tak? Tak masuk. Boleh. So kalau kita belum sembahyang duha ni kan, betul-betul azan zuhur berapa pegang? 1.10. 1.10 pukul 1.5 minit kita nak sembahyang duha apa? Boleh. Walaupun akan kena pada waktu tahrim tadi, waktu yang 5 tadi tu. Waktu istiwa, waktu mati tengah kepala 3 ke 4 minit sebelum zuhur. Itu yang tak boleh 7 solat ini saja. Adapun sembahyang duha memang itu waktunya. Silakan sembahyang. Tak ada masalah. Jadi isyraq, waktu syuruk, ketika matahari terbit tu dah boleh sembahyang isyraq dah sebenarnya.
Cuma kalau kadang orang tak semua orang tahu benda ni. Kan bila kita sembahyang orang kutuklah apa kan, kau ni tak belajar, dia tak belajar, kita tak belajar kan. Akhirnya elakkan fitnah. Agama ni dia suka ngelakkan fitnah. Jangan sampai orang bising lah. Dia cubalah tunggu sampai segala tu 16 minit lah. 16 ke 20 minit lepas syuruk barulah kita sembahyang. Isyraq kemudian terus dah boleh sembahyang duha. Ya. Pukul 7 syuruk, 7.16 tambah lagi 16 cantiknya gitulah. Tak, syuruk pukul 7. Tunggu 7.16 baru sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang isyraq. Tapi pukul 7 nak sembahyang isyraq pun boleh. Cuma biasanya kalau ramai orang yang akan, kau tak mengaji ke dia kata kan. Yang tak boleh tu sebenarnya dalam 5 waktu tadi tu, dan tak boleh 7 sembahyang tu je. Tak ada pun isyraq masuk kat situ. Okey. Tapi sebaiknya gitulah, elakkan kontroversi, elakkan sensasi. Lepas tunggulah 16 minit atau 20 minit baru kita sembahyang isyraq. Lepas je isyraq terus buat duha, boleh. Tapi duha ni sunatnya ialah dalam pukul 10 tu. Pukul 9, pukul 10 tu sunatnya rub'un nahar, seperempat siang. Maknanya kalau siang 12 jam bagi 4. Makna 7 sampai 7, 7, 8, kalau 7 bagi 4 apa? 7 bagi 4, 3. 3 betul? 12 jam bagi 4, 3 jam, 7, 8, 9, 10 lah. Pukul 10 tu sunat yang paling afdal sembahyang duha. Di tengah-tengah. Sebab subuh nak pergi zuhur tu jauh. Subuh nak pergi zuhur tu jauh. Di tengah-tengah tu Allah syariatkan satu solat supaya tak jauh sangat kita ni berpisah dengan Allah. Allah tahu kita isyak dengan subuh jauh, maka di tengah-tengah Allah syariatkan waktu untuk jumpa aku, tahajud, supaya kita tak lama sangat berpisah dengan Tuhan. Orang kalau ada jauh dengan Tuhan dia jadi rosak, orang kata. Asar maghrib dekat, zuhur asar dekat kan, maghrib isyak lagi dekat, tu tak ada isu. Tapi subuh nak pergi zuhur tu jauhnya. Bagi pencinta Allah, dia rasa macam tak tenang. Nak tunggu zuhur lama ni, nak tunggu waktu pertemuan dengan kekasih kan. Maka Allah syariatkan, aku kasih time jumpa aku tengah-tengah tu, iaitu ada solat duha. Isyak dengan subuh jauh. Perindu Allah, pecinta Allah akan orang kata apa, mabuk, akan hitam. Kita tak ada rasa apa kan. Kita apa rasa, lagi seronok, lama lagi. Pecinta wali-wali hitam tak jumpa kekasih kan. Allah kasih ruang, Allah kasih peluang. Bangun depan aku pukul 4 pagi, pukul 2 pagi kan. Jadi tak lama sangat kita berpisah dengan Tuhan. Itu secara isi kerohanian lah tuan-tuan. Kalau lagi syariat tak ada isu pun. Habis. Kalau kita lihat kita punya Ustaz waktu syuruk kan, katakan 7.10 tadi kan, 7.10 sekarang lah. 7.10 kan, kita kasih lebih kurang 16 minit baru kita sembahyang. Sebaiknya lah. Kalau kita dia punya period lama je sampai bila? Tak ada dah. Dia terus habis isyraq tu dah masuk. Sebenarnya 16 minit tadi tu selepas syuruk tu dah masuk waktu duha. Sebenarnya. Jadi habis je kita buat duha tu, habis je kita buat isyraq, kita terus boleh buat duha. Cuma duha periodnya sampai tu je, sampai 16 minit tu. Tak lama lah. Tak lama. Dan untuk makluman, ada ulama kata isyraq tak wujud. Dia macam ni Ustaz. Jadi isyraq dengan duha ni waktu benda yang sama. The same one. Ada ulama kata isyraq tak ada sebenarnya. Isyraq tu lah duha. Duha tu lah isyraq. Cuma ada juga ulama cuba separate juga. Isyraq ialah isyraq, bermula daripada syuruk sampai 16 minit, kemudian dah masuk waktu duha. Cuma kita kata takut orang sensasi kan, kita sembahyang kau dah sembahyang. Kan waktu haram ni. Dia ingat 5 waktu haram tu kan. Padahal 5 waktu haram tu 7 sembahyang je yang tertakluk. Isyak tak ada pun, duha tak ada pun, qada tak ada pun, wuduk tahiyatul masjid tak ada pun, bebas. Tapi hari ni kalau orang yang awam macam ni, kita masuk masjid lepas subuh sembahyang tahiyatul masjid pun orang tengok. Kau tak ngaji ke? Dia tak ngaji, kita kata tak ngaji.
Padahal kita sembahyang tahiyatul masjid, tak ada masalah. Sembahyang wuduk tak ada, semua dah terlalu dia tahu tu je, 5 waktu ni haram sembahyang sunat, 5 waktu ni haram sembahyang sunat. Dia pukul rata semua sembahyang sunat, padahal 7 sembahyang sunat je. 7 sembahyang sunat je yang tak boleh 5 waktu ni, yang lain semua bebas. Nah, jadi saya terlupa bagus soalan tu. Jadi tak, sebenarnya patut kena sebut, mention juga. Ada ulama kata isyraq tak wujud. Isyraq itulah duha. Ada juga ulama yang menggabungkan. Saja aku solat isyraq dan duha. Two in one terus. Ada juga begitu. Macam-macam sebenarnya. Macam-macam sebenarnya pendapat ulama tentang isyraq dan duha ni. Ada yang menggabung bahkan. Jadi walaupun dia sembahyang 2 rakaat, usolli sunnatal isyraq wad duha. Allahu akbar. Dua-dua dapat. Ada juga mengatakan batal gitu. Ada juga. Tak pening kalau saya ada risalah tentang itulah. Ada pendapat masing-masing. So mana yang rasa tuan-tuan rasa nak buat-buatlah. Bagi saya punya cadangan gitulah. Kalau kita orang tak tengok tak ada siapa, syuruk tu dah boleh sembahyang dah isyraq. Ataupun tunggu 16 minit sembahyang isyraq, lepas tu duha nanti pukul 10. Atau pukul 11. Macam tu lah, untuk nak membeza, kalau pada diri sendiri nak membezakan waktu tu, jadi untuk isyraq waktu lepas 16 minit tu tadi, dan waktu duha tu tadi dalam pukul 9 tu pukul 10. Tu waktu. Tapi sebenarnya isyraq tu ya syuruk itu waktunya. Tak payah tunggu 16. 7, 10 tu dah syuruk, itu dah waktu solat untuk isyraq. Masuknya waktu isyraq ya waktu syuruk itu. Itu kan bukan waktu haram sembahyang. Dia dulu waktu 7 sembahyang je yang haram, di 5 waktu ini tak masuk pun isyraq. Itu memang waktu dia. Sama macam duha. Tamatnya ialah zuhur. Sedangkan di situ melalui 3 minit 4 minit sebelum zuhur, iaitu waktu haram juga. Tapi boleh sembahyang, masih boleh sembahyang duha masa tu. Sebab itu waktu dia. Memang dia punya waktu. Dia tak tertaluk dengan 7 sembahyang sunat ini yang diharamkan ketika 5 waktu tadi. Memang perbincangan ulama hangat tentang isyraq dan duha tu. Tak apalah, dia bincang, kita buat je lah. Tuan-tuan amal tidak tu je. Kalau tuan-tuan tak nak amal isyraq, nak amal duha saja boleh, tak ada masalah. Tapi ingat, duha 16 minit selepas syuruk. Saya tak nak sembahyang duha, saya nak pegang ulama kata isyraq tak ada. Saya nak sembahyang duha saja, boleh, tak ada masalah. Tapi tunggu 16 minit. Macam kata kita memang sembahyang fardu kan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Apa sembahyang yang paling ranking, maksudnya ranking yang nombor 1? Subuh. Subuh. Ada yang kata subuh, ada yang kata asar. Maksudnya apa? Ranking pahala. Yang nombor 1. Yang banyak-banyak sembahyang 5 waktu ni. Yang ranking nombor 1 ni apa waktu sembahyang? Kalau ikut tertib, contoh kita nak mengqada nak mengqada, ada satu hari kita tak sembahyang, nak qada start apa dulu gitu? Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Tertib dia. Sebab kalau nak qada lah, sunat lah, tapi sunat je. Nak starting subuh dulu pun boleh. Bukan sunat. Yang fardu yang kita buat ni, apa ranking yang nombor 1? Subuh. Ada yang kata subuh, ada yang kata asar. Dua pendapat. Hafizu ala salawati wa salatil wusta. Dalilnya di surah Baqarah itu. Jagalah semua sembahyang 5 waktu, khasnya sembahyang yang duk tengah. Ulama duk pening. Sembahyang tengah ni mana? Subuh pun boleh kata tengah, asar pun boleh kata tengah. Ada mazhab pilih subuh, ada mazhab pilih asar. Jadi sebab asar ni tengah-tengah antara siang, mana subuh dah kira siang, zuhur dah kira siang kan, asar duk tengah, maghrib dah kira malam, isyak dah kira malam. So yang tengah asar lah. Ada yang kata subuh tu tengah, sebab dia diapit oleh 2 sembahyang malam, 2 sembahyang siang. 2 sembahyang malam ialah maghrib isyak ni subuh, zuhur asar siang. Logik juga. So jagalah dua-dua tu. Jadi jemaah di 2 waktu ni lebih, apalagi jemaah, lebih besar pahalanya banding waktu lain lah. Kenapa? Antaranya memang malaikat yang shift malam siang tu memang dia akan join dalam 2 solat ini, subuh dan asar. Kan setiap hari ada shift malaikat kan. Malaikat malam turun, malaikat siang naik. Itu mereka turun naik tu, mereka akan singgah sembahyang jemaah di mana-mana masjid, iaitu subuh dan asar.
Maka digalakkan, ulama galakkan selepas sembahyang subuh, asar, maghrib kita salam. Moga-moga tersalam malaikat. Moga-moga. Ada kadang dia menyamar jadi orang. Malaikat ni kadang dia suka jenama jadi orang kan. Kita ingat kawan kita, rupanya kawan kita, ya aku tak ada sini, aku kat Kuala Lumpur. Oh. Kita tak salam, ingatkan kawan kita, rupanya malaikat. Ada kes begitu kan. Ataupun orang yang kita tak kenal ke, pasal hari ni ramai no, biasa tak ada orang kadang-kadang malaikat singgah situ. Maka ulama menggalakkan musafahah, ini zaman sebelum Covid ya. Selepas subuh, selepas asar. Waktu lain dikiaskan saja. Allah a'lam. Itu kalau nak mengqada, tertib yang disunahkan zuhur dulu. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Kenapa? Memang sejarahnya sembahyang yang mula-mula nampak dalam Islam ialah zuhur. Nabi Mi'raj malam. Patut subuh dah kena sembahyang, tapi Jibril belum ajar. Waktu duha baru Jibril ajar, tata cara bersama, maka bermulalah sembahyang yang mula-mula nampak zuhur. Zuhur tu makna nampak lah. Zuhur tu makna nampak. Zahir. Zuhur zahir. Sembahyang yang mula-mula zahir dalam Islam, yang mula zahir dalam Islam ialah zuhur. Sembahyang mula-mula muncul dalam Islam ialah zuhur. So tertib bermula ialah zuhur. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Tapi kalau nak start mana-mana bebas sebenarnya. Sunnahnya saja kalau kita nak mengqada untuk satu hari 17 rakaat tu, startingnya ialah zuhur, lepas zuhur, asar, lepas asar, maghrib, isyak, subuh. Itu yang terbaik lah. Cukup minta maaf terlebih masa tuan-tuan. Semoga Allah bagi faham, bagi berkat. Semoga Allah semoga Allah berkati dan Allah beri kekuatan untuk dapat amal yang baik insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-haziniyah hakulin ya salih ala mana wasallahu salih syairul sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekadar mengingatkan ya, kalau yang uzur jangan baca Fatihah. Kadang sedap je dah biasa kan. Yang uzur tak payah baca. Fatihah tak boleh. Quran. Siapa yang uzur, perempuan Fatihah yang saya selalu suruh, Fatihah jangan ikut. Zikir je Allah 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 Allah, Allah je. Wallahu a'lam. Saya ilahan wahidan wa rabban syahidan. Maknanya asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi alla ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Ilahan, Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Ilahan wahidan, Tuhan yang esa. Rabban syahidan, dan Tuhan yang sentiasa menyaksikan. Allah tengok je kita kan. Syahidan. Ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepadanya berserah diri. Islam tu makna serah diri lah, patuh, taat. Kita ni pengakuan, ni ikrar. Umpama kita ikrar depan Tuhan, kami taat pada Engkau ya Allah. Wa nahnu lahu muslimun, kami kepada Dia menyerah diri, taat dan patuh. Muslim maknanya serah diri, taat dan patuh. Baca 4 kali saya kata 4 kali betul, 4 kali 4 kali selepas sembahyang fardu. Paling kurang lepas subuh, lepas maghrib.